000 pelbagai suntikan equity 166.7 juta. Saya nak tahu suntikan equity terhadap sektor mana, sektor strategik yang mana, bagaimana pemilihan sektor atau bidang itu sebelum daripada suntikan equity ini dilakukan. Apakah melibatkan individu atau syarikat? Dengan penubuhan Equinas, sasarannya tentu saja syarikat, kerana menolong individu semata-mata tak menjanjikan kejayaan, apalagi kerana Perdana Menteri beberapa bulan lepas memberikan fakta yang menggemparkan. 30% portion Bumiputra atas nama kota saham itu yang diberi pada Bumiputra, nilainya sejak 70 sampai sekarang ialah 54 bilion ringgit. Tapi Bumiputra yang dapat itu semuanya jual. Yang sekarang tinggal di tangan Bumiputra dari segi sahamnya ialah 2.4 bilion. Pegangan individu ni 2.4 bilion. Kata Perdana Menteri yang dapat ni semua Tan Sri dan Datuk Sri. Hari ini kita nak peruntukkan pula 166.7 juta untuk pelbagai suntikan equity. Saya mohon penjelasan mengenai butiran 09000. Datuk Pengerusi, saya juga ingin menyentuh butiran 020500 subsidi gas, LPG, diesel, petrol 10 bilion. Bolehkah pihak kerajaan memberikan pecahan mengikut kumpulan sasaran yang menikmati subsidi ini dan mengikut sektor, isi rumah, perkilangan atau pembuatan dan juga IPP. Kita ingin tahu, nak tengok secara fakta dan angkanya kelompok mana yang menikmati subsidi gas ini secara yang berlebihan. Datuk Pengerusi, yang akhirnya ialah butiran mengenai dengan R&D 175 juta 19,000 ni 19000. Seperti biasa bajet kerajaan setiap tahun R&D ini bersepah. Setiap kementerian, setiap jabatan ada saja bajet untuk R&D. Jabatan Perikanan pun ada Research and Development. Jabatan Bomba dan Penyelamat pun ada juga peruntukan untuk Research and Development. Polis, pelajaran, semuanya. Untuk perbendaraan 175 juta. Saya ingin tahu apakah job specs atau term of reference research and development di bawah perbendaraan ini. Saya nak tahu apakah hasil-hasil penyelidikan yang memanfaatkan pihak kerajaan dalam menentukan dan mengawal belanjawan negara sesuai dengan fungsi kementerian. Sebab kalau dihujahkan tadi oleh Kuala Selangor dan Pematang Pauh, kita dapati bahawa data-data yang diberikan kalau keluar pada menteri yang berbeza, angkanya berbeza. Misal, Jun 13, laporan bernama Menteri Kewangan kedua menyebut, sejak pakej pertama dan pakej rancangan kedua dilaksanakan, kerajaan telah menawarkan kontrak kepada 751,692. Ya, kontrak yang ditawarkan 751,692. Bernilai 17 bilion. September, Menteri Kewangan pertama, Perdana Menteri kata yang telah dilaksanakan ialah 83,939. Ini cuma 11.16% sahaja. Kalau begitu, pakej rancangan ini bagaimana nak menyumbangkan kepada meningkatkan atau memulihkan ekonomi negara? Habiskan. Datuk Pengerusi, ayat saya yang terakhir ialah penglibatan. Baru ni Perdana Menteri, pemimpin China datang. Kerajaan umumkan syarikat China akan dapat projek double track di selatan, Gemas, Johor ke apa nama. Ya. Kemudian MOU kepada syarikat China dari negara China ni juga ialah Mengkuang Dam dan Bintulu Pulp and Paper. Biayanya dari Bank China. Bank China dia buat syarat, syarikat yang nak terbabit dengan projek di Malaysia, syarikat mesti daftar di China, akaun mesti buka di China. Jadi dia akan buat bayaran semua di sana. Duit dia tak masuk ke sini. Term and condition perjanjian itu biasanya berat sebelah. Ini pengalaman dalam jambatan kedua. Arbitration Center, syarikat atau pihak China meletakkan syarat arbitration center mestilah di Beijing, bukan di Malaysia, sebab dia tak percaya dengan sistem kita. Dia juga tak nak pergi kepada neutral ground, tapi dia kata mesti di Beijing. Dan perjanjian itu juga banyak kepada mengikut undang-undang yang diamalkan di tanah besar China. Saya fikir
MOF mestilah memberikan jawapan dan penjelasan terhadap isu ini, kerana jambatan kedua Pulau Pinang adalah projek pertama. Lepas ini double track, kemudian Mengkuang Dam di Pulau Pinang, kemudian Bintulu Park and Paper. Jadi apa sebenarnya hasil yang memberikan keuntungan selain daripada projek itu dapat kepada negara kita? Sebagai kementerian yang bertanggungjawab soal kawalan perbelanjaan negara, saya fikir aspek ini perlu diberikan penjelasan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yang Amat. Yang Amat Farid Sulong.